Assalamualaikum dan salam bahagia. Kita bertemu kembali dalam rancangan Fokus Berita. Saya Zulkarnain Taib, hos anda, akan menemani saya untuk satu jam seterusnya. Dan minggu ini kita akan bincang mengenai satu lagi topik, iaitu berhubung dengan ekonomi. Dan baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Datuk Seri Idris Jalal telah mengumumkan apa yang disebut sebagai Economic Transformation Program atau dalam bahasa Malaysianya Program Peralihan Ekonomi. Ini satu yang dilihat, satu lagi akronim yang ditambah di dalam dasar yang dikemukakan oleh pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini kita telah menjemput dua tetamu khas yang pengkhususan mereka terutamanya yang dikenali dalam bidang ekonomi, iaitu Yang Berhormat Azlan Ismail, Ahli Parlimen Indra Mahkota. Terima kasih Yang Berhormat. Dan rakan seperjuangan beliau iaitu Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor. Terima kasih Dr. Zul. Mungkin dari segi pemahaman YB Azlan, ini akronim yang bentangkan dan diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib ini sekarang ini sudah bertambah daripada NKRA-nya, MKEA-nya, KPI-nya, EPP-nya, sekarang ni ada MEB-nya, dan sekarang ini terbaru ETP ataupun Program Peralihan Ekonomi PPE. Apa pemahaman YB lah dari segi PPE ni? Terima kasih. Sebenarnya pada kita Pakatan Rakyat terutamanya dalam PKR, ETP ni bukan satu perkara yang agak baru. Kita telah menjangkakan bahawa kekuatan ataupun kelebihan yang nak ditonjolkan oleh pentadbiran baru di bawah Perdana Menteri baru ni adalah bermain dengan simbol atau symbolize kepada pentadbiran beliau. Setelah sekian lama beliau menghadapi masalah untuk pemulihan imej secara peribadi, maka terpaksalah akronim ini dibawa. Dan saya sebenarnya tidak terasa terlalu teruja bila mendengar Economic Transformation Plan yang dicadangkan di dalam Parlimen, dibentangkan beberapa bulan yang lalu, kerana asas pertama telah dibentangkan begitu ringkas dan mudah dibentangkan. Dan akronim ini untuk sebagai permulaannya untuk melarikan daripada fokus ekonomi yang ditumpukan kepada Bumiputera itu sendiri. Kita tahu selepas negara kita merdeka, kita ada dasar ekonomi baru selama 30 tahun yang telah pun gagal, dan disahkan mereka kegagalan tu, pencapaian 30% hanya tercapai sekitar 16%. Dan lepas tu kita ada DPN, Dasar Pembangunan Negara, yang juga dilihat seakan-akan mengalami nasib yang sama. Dan sekarang Perdana Menteri baru selepas menggantikan Perdana Menteri Abdullah Badawi terpaksa untuk membawa imej, keluarkan daripada imej kegagalan dasar-dasar yang berkaitan dengan ekonomi yang lama. Malangnya mereka telah menghadapi satu lagi malapetaka baru apabila UMNO sendiri telah mengkritik dasar baru yang menyentuh tentang plan pembangunan ekonomi baru, kerana kawan-kawan UMNO itu sendiri telah merasakan tidak ada satu dasar yang khusus ditumpukan pada Bumiputera sebagaimana yang dikehendaki atau diharapkan oleh mereka. Ini satu dilema baru, dan saya rasa peringkat permulaan ni ETP ni bermula dengan satu keadaan yang agak tempang atau tidak stabil, yang menyebabkan akhirnya pengkritik yang paling hebat sekali datangnya daripada kalangan UMNO sendiri atau rakan-rakan mereka sendiri di dalam kerajaan. Saya rasa itulah untuk peringkat permulaan. Saya ingin mengambil perhatian kepada istilah peralihan dalam program peralihan ekonomi. Apa yang ingin dalam ekonomi negara ni, apa yang ingin dialihkan di bawah program ni, dan apakah aspek-aspek ni boleh berjaya? Terima kasih. Pertama saya perlu jelaskan bahawa yang dinamakan itu program peralihan ataupun program transformasi ekonomi. Kalau saya perhatikan, sebenarnya ETP ini belum dibentangkan di Parlimen. Yang dibentangkan adalah RMK, dibentangkan adalah model ekonomi baru. Itu pun pada tahap yang begitu awal, ya. Tetapi ETP belum. Kita akan menyaksikannya ETP ini. Jadi oleh kerana itu, sebutan yang dulu adalah GTP, Government Transformational Program. Jadi bingunglah
Rakyat saya di Kuala Selangor tak faham semua ni. Tapi tak apa. Yang saya nak sebutkan, ekonomi ataupun economic transformation program atau program peralihan ekonomi ini, dia memang program sebanyak 131 yang diistilahkan sebagai entry point program, EPP. Satu lagi istilah, ni kembung puak kita ni. EPP 131 dalam 12 NKEA. Itu yang dikatakan National Key Economic Areas. National Key Economic Area. Areas tu. Ya. Bidang. Jadi 131 EPP dan 60 yang dia kata satu lagi istilah baru, BOs, Business Opportunities, dalam 12 NKEA. Apabila dibariskan semua ini, jumlah yang akan dibelanjakan sehingga tahun 2020 daripada satu dekad ini, 10 tahun ini, yang akan dipacu pembangunan besar-besaran ini adalah sebanyak 1.43 trilion. Baik. Kalau itu yang dimaksudkan dengan programnya, memanglah sesiapa pun khususnya kalau kita adalah business people ataupun orang yang terlibat dalam apa jua sektor oil and gas, construction, penghilangan, memang rasa terpanggil ataupun rasa teruja. Baik. Namun masa tak banyak, saya masuk terus saja. Saya perhatikan daripada 131 itu, yang benar-benar dikenal pasti, yang telah dikenal pasti siapanya yang akan membawa, yang akan melaksanakan ataupun yang akan diberikan projek itu, hanya 7 syarikat. 7 EPP. 7 entry point project yang diberikan rating 5 star itu. Itu 5 star. 1 star itu ada 27 EPP. Tidak dibincangkan lagi, tidak dikenal pasti. Dan jumlah 27 EPP itu dananya adalah 171 bilion ringgit. Termasuklah apa yang dia kata the River of Life. Projek River of Life ni projek pemuliharaan sungai. Yang mungkin Selangor adalah sikit habuannya situ. Kalau berlaku, kalau akhirnya dilaksanakan. Nah, apa maksud saya di sini? Maksud saya, apabila dibentangkan dengan EPP, dibentangkan dengan ETP ini, memang ia meletakkan dia menyuntik satu euforia, satu keseronokan yang kita ada 131 entry point projek-projek. Senang kampung tak faham entry point ni. Projek-projek 131 dalam 12 bidang-bidang ekonomi dan 60 business opportunity, 60 peluang bisnes Melayunya, BO ni. BOs EPP. Tapi bila saya perhatikan betul-betul, daripada seluruhnya 1.4 bilion tadi, 92% ditentukan datangnya daripada pelaburan swasta. Baik, pecahan pelaburan swastanya begini pula. Pelaburan swasta ni akan mengambil 92% daripada 1.4 bilion itu. Daripada situ, ya, 73% adalah daripada pelaburan tempatan. 27% adalah pelaburan FDI. Yang tempatan itu dibagikannya begini. 65% GLCs, non-GLCs, syarikat-syarikat tak ada kaitan dengan kerajaan, dan 35% syarikat-syarikat GLCs. Nah, apa yang nak saya simpulkan dalam round pertama ni, walaupun nampaknya bunyinya memanglah pada saya ini adalah the greatest pump priming. Ini adalah the greatest mengepam ekonomi yang lembab ataupun bukan yang lembab, dengan kerajaan mengisytiharkan sebanyak ini, tetapi dananya datang dari mana?